Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia kerana sudi memilih saya sebagai penceramah bagi slot bersama pelajar cemerlang. Seterusnya saya ingin mengucapkan tahniah kepada mahasiswa-mahasiswi Fakulti Pertanian sesi 2020-2021 yang sudi memilih Fakulti Pertanian sebagai destinasi untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Saya Muhammad Haziq Hadi bin Zulkifli. Hari ini saya akan berkongsi ilmu dengan tajuk yang saya pilih iaitu pembentukan pelajar siswaza. Saya memilih tajuk ini kerana pada akhir atau apabila anda bergraduat daripada program ijazah sarjana muda ini, anda akan digelar sebagai siswaza. Jadi pembentukan siswaza itu perlu dilakukan sepanjang tempoh anda menuntut pengajian di universiti inilah. Seterusnya saya teruskan dengan pengenalan diri saya lah. Nama saya adalah Muhammad Haziq Hadi bin Zulkifli. Saya punya pendidikan, saya fokus pada peringkat universiti lah. Saya masuki Universiti Putra Malaysia pada tahun 2013 untuk menyambung pengajian di peringkat asasi sains pertanian sehingga 2014. Lepas tu saya menyambung pengajian ijazah dalam Bachelor Sains Pertanian daripada 2014 hingga 2018 dan alhamdulillah saya telah diberi peluang untuk bergraduat bagi Bachelor Sains Pertanian kepujian kelas pertama, dan pada masa sama juga saya telah dianugerahkan Allah SWT peluang untuk memperolehi dua anugerah yang besar lah di universiti dan fakulti sendiri, iaitu pertama saya telah memperolehi di peringkat universiti, saya telah memperolehi anugerah pingat emas Yayasan Pak Rashid tu, dan di peringkat fakulti saya telah dianugerahkan pingat emas Agriculture Institute of Malaysia. Ini bagi saya adalah penghargaan kepada kerana fakulti telah memilih saya untuk menjadi pelajar terbaik tersebut. Sepanjang tempoh pengajian juga saya telah berjaya memperolehi 6 kali kepujian dekan dan 1 kali kepujian Naib Chancellor. Sekarang ini saya sedang menyambung pengajian dalam Master Science pengkhususan bidang entomologi. Entomologi ini adalah kajian berkenaan serangga. Jadi ada sesetengah daripada adik-adik akan menempuh juga pengajian ni di peringkat bachelor sendiri. Dan alhamdulillah sepanjang tempoh pengajian saya telah berjaya mengekalkan momentum pengajian saya, dan sekarang ni saya dalam fasa menunggu untuk panggilan peperiksaan viva saya untuk master, dan saya berjaya mengekalkan CGPA saya 4.0 peringkat master. Sepanjang tempoh pengajian saya di UPM ni, saya telah mengikuti beberapa program yang bantu menggilap pengalaman, menambah ilmu dan kemahiran insaniah saya. Antaranya program-program peringkat antarabangsa maupun universiti dan fakulti serta kelab sendiri. Saya juga telah diberi peluang untuk menjadi pengarah beberapa program besar, antaranya di peringkat fakulti, khusus kepada peringkat antarabangsa, iaitu the 6th International Agriculture Student Symposium, iaitu program di mana kita membentangkan kajian ilmiah di antara pelajar dalam negara maupun di luar negara. Seperti adik lihat di slide ni adalah Keratan Akbar yang telah diterbitkan berkenaan saya semasa convocation UPM ke-41, dan di situ ada menggambarkan apa matlamat saya yang saya ingin lakukan, iaitu menjadi seorang penyelidik serangga. Seterusnya saya akan berkongsi ilmu lah atau tips-tips bagi adik-adik sepanjang tempoh pengajian di universiti lah. Tips pertama, saya fokus pada tips belajar di universiti. Saya tahu, sedia maklum, situasi belajar di universiti ni adalah berbeza sedikit berbanding zaman persekolahan. Ada juga di kalangan mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke Fakulti Pertanian datang daripada diploma. Anda mungkin sudah biasa dengan situasi universiti ini. So, bagi yang baru nak mengenali cara situasi pembelajaran di universiti ini, kebanyakannya kita lakukan adalah pemberian ilmu
daripada pensyarah melalui slide pembentangan yang akan diberikan, nota ringkas lah kita panggil, nota ringkas daripada pensyarah, dan kemudian akan disampaikan dalam bentuk tambahan ilmu melalui pengalaman-pengalaman mereka atau sesi perbincangan bersama mereka. Selain itu juga di universiti kita mengamalkan kebanyakannya kuis lah. Kuis yang akan diberikan secara berkala oleh tenaga pengajar. Kuis ni yang berkaitan dengan topik yang kita belajar tu, yang akan melengkapkan kita atau menambah ilmu kita sendiri dan membantu kita. Ada juga kita akan menempuhi ujian biasanya 2 kali bagi setiap subjek, dan kemudiannya peperiksaan akhir. Tidak dilupakan juga ada setengah subjek yang mempunyai peperiksaan amali mereka sendiri. Seterusnya kita ada macam lawatan. Untuk makluman, dalam situasi semasa ini mungkin lawatan tidak dapat dilaksanakan, tapi saya berdoa semoga mungkin dalam 1 ke 1 tahun setengah ini keadaan kembali pulih dan lawatan ini dapat diteruskan. Lawatan ini juga memberi input kepada mahasiswa-mahasiswi berkenaan situasi pertanian, dan khusus kepada bidang khusus dalam konsep industri lah. Jadi ilmu yang kita belajar di dalam kelas, kita boleh lihat pengaplikasiannya di lapangan lah. Seterusnya kita ada juga latihan lapangan. Kesemua mahasiswa-mahasiswi Fakulti Pertanian akan terlibat dengan latihan lapangan dalam subjek-subjek tertentu, khususnya kepada program-program yang melibatkan banyak latihan lapangan seperti sains pertanian, horticulture, sains ternakan, aquaculture. Ini semua yang berladangan. Ini melibatkan latihan lapangan yang berkala. Melalui subjek-subjek latihan lapangan ni yang akan membantu kita memahami teori yang dibelajar di kelas dan pengaplikasiannya di lapangan. Bagaimana kita aplikasikan. Dan akhir sekali adalah pembentangan dan perbincangan lah. Pembentangan ni biasanya akan dilakukan pada hujung semester bagi setiap subjek. Dan perbincangan ni secara berkala lah akan dilakukan. Sebab saya boleh bagi contoh sebagai kalau belajar pengembangan pertanian, perbincangan ni dilakukan hampir keseluruhan waktu, hampir keseluruhan tempoh pengajian subjek tersebut, kerana konsep pembelajaran dia adalah dalam bentuk perbincangan. Kita membincangkan situasi semasa selain kita menerapkan teori-teori dalam subjek tersebut. Seterusnya saya akan bercerita berkenaan dengan pengurusan diri lah. Pengurusan diri ni saya pecahkan kepada 5 bahagian. Pertama, berkenaan dengan pembelajaran. Seperti yang kita sedia maklum, tadi saya dah maklumkan bagaimana pembelajaran di universiti. So, pembelajaran dia akan dipecahkan kepada kuliah, amali, perbincangan, kuis, laporan, peperiksaan, pembentangan. Lain-lain ni contohnya, kalau untuk subjek bahasa Inggeris, kita ada kita panggil LEX. LEX ni perbincangan juga, tapi dalam bentuk kita lakukan sendiri tanpa tenaga pengajar, dan tenaga pengajar akan lihat semula bagaimana kita melakukan perbincangan tersebut untuk menilai kita bagi subjek tersebut. Seterusnya berkenaan dengan penampilan diri. Penampilan diri ni amat penting kepada kita sebagai mahasiswa. Saya ingin tekankan penampilan diri perlu dititik beratkan kerana ia melambangkan jati diri kita di hadapan tenaga pengajar kita. Dan tidak lupakan juga penampilan diri ini penting supaya adik-adik menunjukkan adik-adik boleh mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti. Contohnya sebagai contoh, pakai tidak menjolok mata, kalau lelaki baju berkola, lepas tu pemakaian kasut. Ada setengah tenaga pengajar tidak menggalakkan untuk pemakaian topi di dalam waktu kuliah. Lepas tu penampilan ketika di dalam makmal ini penting, seperti pemakaian lab coat dan kasut. Ini penting kerana ia menjadi memastikan keselamatan kita sepanjang tempoh pengajian dalam makmal. Walaupun dalam situasi semasa ini yang mana kita banyak pengajian dilakukan secara tidak bersemuka melalui Zoom, tapi saya ingin tekankan supaya terapkan
budaya untuk menampilkan diri yang terbaik di hadapan mata tenaga pengajar kerana ia menggambarkan diri kita sendiri. Seterusnya berkenaan dengan pengurusan masa, seperti yang kita sedia maklum, pengurusan masa di universiti ini berbeza di mana kita perlu lakukan secara sendiri. Pengurusan masa yang utama adalah melalui kuliah, di mana kita akan mendapat jadual kuliah. Di situ adalah pengurusan masa yang khusus. Tapi di luar waktu tersebut kita perlu uruskan sendiri bagaimana kita menguruskan masa bagi program-program peringkat sama ada fakulti, peringkat universiti atau peringkat kolej sendiri. Lepas tu aktiviti beriadah, keluarga, aktiviti bersama keluarga dan sosial, ini perlu dilakukan sendiri. Saya ingin tekankan bila melakukan pengurusan masa, cuba lakukan pengurusan masa yang terbaik di mana kita tidak mengabaikan kuliah kita sendiri untuk perkara-perkara lain kerana kuliah itu yang utama, tapi yang lain-lain akan menjadi sampingan yang membantu membentuk diri kita lah. Seterusnya adalah penglibatan. Penglibatan ni saya pecahkan kepada 6 lah. Maaf. Kita ada penglibatan peringkat universiti, kolej, fakulti, kelab dan peringkat komuniti sendirilah. Penglibatan ni yang akan membantu kita mendapat input atau pengalaman kemahiran insaniah dalam membentuk kita dan dia boleh digunakan apabila kita menempuh alam pekerjaan. Sebagai contohlah, kita menganjurkan program-program peringkat antarabangsa atau peringkat kelab, peringkat universiti sendiri. Dengan penganjuran ini kita dapat memahami bagaimana budaya kerja itu sendiri seperti penyediaan kedai kerja, penyediaan minit mesyuarat. So ini semua akan boleh kita terapkan apabila kita menempuh alam pekerjaan. Penglibatan kita biasanya melalui program-program yang dijalankan dan supaya saya kepada adik cuba untuk melibatkan diri dengan program-program yang dilakukan kerana ia akan memberi nilai tambah kepada kita apabila bergraduat. Sebagai contoh, saya telah diberi peluang untuk terlibat dengan program sama ada dalam negara maupun terlibat dengan program seperti pertukaran pelajar ke luar negara, seperti kelab-kelab. UVM biasanya akan menganjurkan aktiviti dipanggil adik-adik boleh bersemuka dengan kelab-kelab yang ada di universiti ini, tapi mungkin pada kelas semester akan ditambahkan, mungkin akan dilakukan secara virtual dalam talian. So gunakan peluang yang ada ni untuk mengenali apa kelab yang ada, untuk lihat potensi anda, di mana anda minat dan anda ceburi. Selain itu, pengurusan diri yang utama adalah melalui aktiviti-aktiviti lain yang adik-adik ingin lakukan seperti aktiviti lapangan, sosial, sukan dan keluarga. Aktiviti-aktiviti ini boleh kita gunakan sebagai cara untuk kita mengurangkan tekanan apabila sedang dalam tempoh pengajian dan membolehkan kita sesi soal kenal dengan rakan-rakan baru, berinteraksi atau komunikasi sama. Kalau bagi keluarga adalah untuk mengeratkan lagi hubungan kita sama keluarga. So, gunakan peluang-peluang yang ada di universiti ini untuk cuba mengembang atau cuba berkomunikasi dengan rakan-rakan baru untuk tambah pengalaman, pandangan mereka sendirilah. Seterusnya, saya ingin tekankan berkenaan dengan adab ketika menuntut ilmu. Saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu pensyarah, staf dan keluarga. Adab ketika menuntut ilmu bersama pensyarah adalah pertama, berkenaan masa dan cara berhubung. Ingin saya tekankan bila mahasiswa-mahasiswi ingin berhubung dengan pensyarah untuk bertanyakan berkenaan perkara-perkara berkaitan kuliah, perlu diingatkan masa untuk kita berhubung adalah mengikut masa pejabat, iaitu 8 hingga 5. Cuba terapkan untuk menjaga masa tersebut kerana di luar waktu pejabat adalah masa peribadi pensyarah. Cuba elakkan untuk mengganggu mereka di waktu tersebut kecuali hal-hal kecemasan sahaja. Dan cara berhubung pula, ada setengah pensyarah yang akan memberikan nombor telefon mereka untuk kita berhubung. Gunakan jangan salah guna nombor telefon ini
dan cuba menjaga batasan-batasan apabila berhubung dengan mereka. Sentiasa terapkan nilai menghormati dan berbudi bahasa ketika berhubung dengan mereka. Gunakan bahasa yang betul, sentiasa memberi salam, mengucap terima kasih kepada mereka. Juga saya ingatkan, tekankan, ada setengah pensyarah yang lebih gemar anda berhubung melalui email. Jadi gunakan anda perlu berurusan dengan cara yang betul. Dengan pertama, anda perlu berhubung dengan pensyarah itu, tanya bagaimana cara untuk berhubung dengan mereka, yang mana mereka selesa. So gunakan cara yang betul kerana ia membantu dalam interaksi anda bersama pensyarah. Seterusnya saya ingin tekankan adalah bersama dengan pensyarah sentiasa bersikap positif. Jangan anggap negativiti terhadap pensyarah-pensyarah yang ada di fakulti ini. Sebagai contoh, ada setengah kita akan berjumpa dengan senior dan senior akan memberi tanggapan yang negatif kepada berkenaan dengan pensyarah itu, seperti tegas dalam pengajian. Tapi sebagai pelajar, kita harus sentiasa berfikiran positif kerana mungkin ketegasan mereka adalah cara mereka menyampaikan ilmu kepada kita. Mungkin dengan ketegasan ini akan membantu kita lebih memahami. Jangan jangan menerapkan nilai negativiti terhadap pensyarah itu sendiri. Cuba terapkan nilai positif. Sebab mereka adalah orang yang memberi ilmu kepada kita. Sentiasa hormati dan berbudi bahasa. Seterusnya, pada berkenaan dengan adab ketika bersama staf. Staf ni tergolong dalam staf bukan akademik lah, seperti staf anda akan jumpa di pejabat Fakulti Pertanian ataupun pejabat-pejabat jabatan. Seterusnya staf seperti staf makmal, iaitu penolong pegawai sains, pembantu kerani. Apabila berhubung dengan mereka, hormati mereka, sentiasa berbudi bahasa. Saya ingin tekankan supaya sentiasa mengucapkan terima kasih kepada mereka, memberi salam apabila berjumpa dengan mereka. Gunakan budi bahasa yang lembut apabila berhubung. Dan cara berhubung, setengah staf ni adalah staf yang membantu dalam kuliah. So cara kita berhubung dengan mereka pun perlulah dilakukan dengan betul, seperti berjumpa mereka, pergi ke pejabat mereka untuk berjumpa, ataupun kita boleh hantar email kepada mereka bagi staf-staf sokongan seperti staf di pejabat, ataupun kita boleh terus berjumpa secara bersama muka. Tapi sentiasa terapkan nilai-nilai murni apabila berhubung. Seterusnya, adab bersama keluarga. Saya ingin tekankan, walaupun kita telah diberi kebebasan apabila berada di universiti ini, sentiasa melakukan interaksi bersama keluarga, kekalkan hubungan dengan cara meluangkan masa. Apabila kita sudah pulang ke universiti, apabila ada cuti pendek ataupun peluang untuk meluangkan masa dengan keluarga, gunakan masa itu sepenuhnya dengan memberikan perhatian kepada mereka, menolong mereka. Kerana perlu kita ingat, bagaimana kita berjaya di universiti ini adalah pertama, keluarga kita. Keluarga kita yang utama. So sentiasa berhubung dengan mereka. Kalau tidak dapat pulang ke kampung, mungkin kita dapat melakukan berhubung dengan cara menelefon atau video call. Ini boleh dilakukan secara berkala. Saya ingatkan supaya sentiasa berhubung dengan mereka. Tanya khabar, tanya bagaimana kesihatan mereka. Mungkin anda juga boleh kongsikan masalah-masalah dengan mereka. Apabila berhubung dengan keluarga, sentiasa saya ingin tekankan, sentiasa ucap terima kasih kepada mereka sebab atas usaha mereka telah membantu kita supaya dapat meneruskan pengajian. Seterusnya, apabila berjumpa dengan mereka ataupun apabila ingin melakukan sesuatu perkara, mohon restu dan doa supaya perkara-perkara yang kita lakukan mendapat keberkatan dan dipermudahkan. Terutama apabila ingin menempuh ujian-ujian penting, kita sentiasa mohon restu dan doa. Mungkin ada adik-adik yang datang daripada yang ibu bapa telah tiada. Saya mohon kepada adik untuk sentiasa mendoakan mereka, sentiasa titipkan doa, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon dipermudahkan urusan ibu bapa adik-adik. Yang paling utama saya ingin tekankan, sentiasa ucapkan terima kasih dalam semua perkara.
sama ada anda berjumpa dengan staf atau pensyarah atau orang-orang sekeliling, ucapkan terima kasih. Kerana terima kasih ini melambangkan diri kita sendiri. Melambangkan kita menghormati mereka juga. Seterusnya dalam pembelajaran di sini ni, saya akan teruskan kepada bahagian stres dan kesihatan minda lah. Seperti kita sedia maklum, apabila kita menempuh alam universiti ni, kebiasaannya ada akan menghadapi tekanan kerana tekanan seperti jadual kuliah yang padat ataupun assignment yang perlu dilakukan dengan segera dan suntukan masa. So pengurusan stres atau kesihatan minda itu penting kepada mahasiswa-mahasiswi. Saya ingin tekankan, kalau kita melakukan perkara, jangan terlalu mendesak. Kalau kita tidak mampu lakukan melebihi batasan yang kita boleh, cuba elakkan. Sebab saya risau kerana ia akan memberikan tekanan kepada diri sendiri. Mana kita tidak mampu melakukan perkara tersebut. So, walaupun kita ingin, tetapi kita tidak mampu, menyebabkan tekanan kepada diri sendiri. Dan ia akan memberi impak kepada pengajian kita. Seterusnya, saya ingin tekankan sentiasa berfikiran positif. Walaupun apa perkara, walaupun mungkin ada kadang-kadang kita dimarahi oleh tenaga pengajar, sentiasa berfikiran positif. Positivity itu penting kerana ia akan mengurangkan tekanan yang akan dialami mungkin dalam perkara-perkara tertentu lah. Selain itu, kita juga boleh menggunakan luangkan masa dengan melakukan riadah. Ini boleh diterapkan lah untuk mengurangkan tekanan-tekanan yang kita hadapi. Sekiranya kita masih menghadapi tekanan atau menghadapi masalah kesihatan mental lain, bagaimana cara ingin kita atasi adalah pertama, keluarga. Sekiranya kita mungkin boleh berhubung, bercerita dengan mereka, tanya pendapat mereka bagaimana. Sekiranya kita tidak mampu atau malu untuk bercerita dengan keluarga, mungkin cuba cari rakan-rakan yang sudi mendengar. Kepada rakan-rakan sekiranya ada di kalangan rakan-rakan adik-adik yang bercerita berkenaan stres atau masalah mental, cuba jadi pendengar. Kalau sekiranya kita tidak mampu memberikan solusi yang terbaik, kita jadi rakan yang mampu mendengar. Dan sekiranya kita melihat ada rakan-rakan yang menghadapi tekanan yang terlalu kuat ataupun yang boleh membahayakan diri, rakan-rakan diminta untuk memaklumkan kepada staf hal ehwal pelajar di fakulti supaya mereka boleh melihat sendiri masalah yang dihadapi pelajar itu, kerana takut dia akan memberi impak kepada pelajar itu, terutamanya apabila tidak mencapai grade yang ditetapkan oleh universiti, akan menyebabkan mereka boleh dibuang daripada universiti. So rakan-rakan boleh menjadi mata yang melihat atau mata yang menjadi pendengar yang baik kepada rakan-rakan. Seterusnya, sekiranya kita masih tidak berasa yakin untuk berkongsi dengan rakan-rakan, di universiti juga ada bahagian counselling di mana kita boleh jumpa dengan kaunselor-kaunselor universiti untuk bercerita. Kaunselor ni juga mengamalkan cara profesional di mana mereka akan menyimpan rahsia anda dan menjadi tempat di mana anda boleh membantu anda. Adik-adik juga akan diberikan seorang penasihat akademik. Sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan kuliah, boleh cuba berhubung dengan penasihat akademik. Mungkin mereka boleh salurkan untuk mencari jalan yang terbaik kepada adik-adik, kerana sepanjang tempoh pengajian, penasihat akademik adalah orang yang antara yang dekat selain keluarga. Walaupun keluarga kita ada tapi jauh, kita boleh jadikan penasihat akademik tempat untuk kita merujuk apabila kita menghadapi masalah, untuk melihat di mana kita boleh cari solusi terbaik. Tidak dilupakan juga, di fakulti sendiri ada staf bahagian hal ehwal pelajar. Di sini kita juga boleh berhubung untuk kita berbincang sekiranya mungkin menghadapi masalah dari segi kuliah yang tidak boleh menyebabkan adik mengikuti kuliah itu secara yang ditetapkan, boleh berbincang dengan staf hal ehwal pelajar untuk mereka melihat solusi terbaik kepada adik-adik supaya dapat menghabiskan pengajian dalam, mungkin kalau sekiranya tidak mengikut tempoh yang ditetapkan, tapi masih juga boleh menghabiskan pengajian. Saya ingatkan, jangan abaikan pengajian anda sesuka hati dan akhirnya menyebabkan kerisauan, terutama bahagian hal ehwal pelajar, kerana mereka akan dimaklumkan berkenaan
pelajar tidak bergraduat atau masalah-masalah lain seperti pelajar gagal, ini akan memberi impak sendiri kepada anda untuk bergraduat pada penghujung pengajian anda. Jadi sentiasa berhubung dengan staf al-ehwal pelajar untuk bertanya, untuk mendapatkan pandangan, pendapat bagaimana ingin anda lakukan. Seterusnya saya telah sampai ke bahagian yang agak menarik bagi adik-adik, iaitu tips untuk skor subjek lah. Bagi saya, tips untuk skor subjek ni lebih kepada pecahan-pecahan subjek itu sendiri. Subjek itu merangkumi banyak perkara yang perlu dititikberatkan seperti ada laporan, kuis, ujian, tulisan akhir, latihan amali, lawatan. Ini latihan soalan, ujian amali. Ini semua yang menjadikan skor kepada subjek tersebut. So, cuba gunakan cara sebaik mungkin untuk skor setiap bahagian daripada perkara-perkara tersebut supaya akhir sekali dia akan menjadi satu kumulatif atau membantu anda untuk mendapatkan skor yang terbaik bagi subjek tersebut. Boleh juga anda merujuk kepada senior untuk perbincangan ilmiah. Mungkin mereka boleh berkongsi idea berkenaan subjek tersebut, bagaimana untuk mengatasi atau mendapatkan skor yang terbaik dengan maklumat-maklumat yang mereka perolehi. Seterusnya adalah saya ingin tekankan untuk pilih subjek mengikut minat. Mungkin pada tahun pertama dan tahun kedua anda akan mengikuti pengajian yang wajib, di mana anda perlu mengikuti skema pengajian. Tapi pada tahun 3 dan 4 anda akan diberi peluang untuk memilih subjek elektif. Apabila memilih subjek elektif ini, pilih subjek yang mengikut minat anda. Jangan ikut minat rakan-rakan anda atau jangan ikut kerana subjek itu mudah skor, anda nak masuk subjek itu. Kerana minat anda memberi kecenderungan kepada anda untuk melakukan terbaik, walaupun mungkin subjek itu susah, tapi anda rasa ingin menuntut ilmu. Berbanding sekiranya anda mengikuti subjek yang mengikut rakan-rakan, dia akan menyebabkan anda kurang meminati subjek tersebut. So, cuba, dan minat ini akan membantu anda untuk memilih membantu membentuk anda apabila menempuhi atau kita panggil akhir sekali adalah untuk melakukan kajian akhir sekali, iaitu final year project. Ini mengikut minat anda, di mana anda akan memilih, dan anda kursus elektif ini akan membantu anda dalam melakukan kajian tersebut. Boleh juga anda berhubung dengan pensyarah untuk berbincang secara ilmiah berkenaan subjek-subjek tersebut sekiranya anda kurang memahami berkenaan dengan subjek tersebut, untuk mendapatkan tips atau mendapatkan ilmu tambahan daripada mereka. Seterusnya, saya akan bincangkan berkenaan dengan pembentukan diri lah. Apabila di alam universiti ni, saya ingin tekankan kepada adik untuk terokai sesuatu yang baru ataupun cuba terokai minat anda untuk kita cari potensi yang terbaik kepada diri. Contohnya, sebagai contoh, anda meminati mungkin aktiviti lasak ataupun anda meminati aktiviti yang badan beruniform. Di universiti sendiri ada kelab ataupun ada juga program-program tersebut. So, anda boleh terokai minat tersebut untuk gilap potensi diri anda. Boleh juga kita terokai sesuatu itu melalui program-program. Contohnya, libatkan diri dengan kelab, fakulti dan kolej. Program-program yang mereka anjurkan ini membantu menggilap diri kita dan memberi pengalaman kepada kita dengan cara pengurusan, kemahiran-kemahiran insaniah. Kerana ini semua akan menjadi nilai tambah apabila kita bergraduat nanti, dan dia akan membantu kita terutama dalam alam kerjaya lah. Sebab selain akademik, co-curriculum juga penting kerana dia akan membantu kita untuk majikan yang ingin mengambil kita melihat potensi kita, di mana kita berada. Apakah kita ini seorang yang aktif ataupun suka menerokai sesuatu yang baru, keluar daripada kebebasan kita. Ini juga saya tekankan, itu pupuk cita-cita dari awal suatu tempoh pengajian, iaitu apa yang anda ingin lakukan setelah anda tamat pengajian. Kerana sepanjang tempoh pengajian ini adalah masa yang terbaik untuk anda fikirkan apa yang anda ingin lakukan selepas tempoh pengajian. Mungkin anda ingin bekerja, kerja dalam bidang apa.
cuba gunakan peluang yang ada di universiti untuk membantu anda membentuk diri yang dapat digunakan apabila selepas tempoh pengajian. Sekiranya anda ingin contoh, ada yang ingin melakukan bisnes dalam pertanian, di universiti anda boleh gunakan untuk mencari peluang-peluang seperti mengikuti program-program seperti agro entrepreneur. Ada juga program-program usahawan yang dilakukan di universiti yang disediakan oleh bukan sahaja fakulti tapi bahagian-bahagian universiti yang lain, seperti kita ada CHAM yang membantu membina atau menggilap maklumat, menggilap diri mahasiswa. Boleh juga kita berhubung dengan alumni kerana mereka selalu mengajukan program-program yang boleh memperkenalkan kita pada alumni-alumni UPM yang lain, yang mana bagaimana kejayaan mereka dalam bidang-bidang masing-masing. Seterusnya adalah berkenaan dengan cita-cita, motivasi dan inspirasi. Saya nak ada mahasiswa-mahasiswi bayangkan diri anda 10 tahun ke hadapan. Apa yang anda ingin capai? Sebagai contoh saya lah, saya ingin menjadi penyelidik. Jadi, saya penyelidik dan serangga, saya meneruskan pengajian saya di peringkat master untuk menambah ilmu. Kerana untuk melakukan penyelidikan, saya perlukan ilmu bagaimana untuk melakukan penyelidikan. Jadi, saya gunakan peluang untuk menimba ilmu lebih supaya dapat saya gunakan apabila saya ingin mencapai cita-cita saya. Seterusnya, apabila anda ingin melakukan satu perkara, tentukan bidang atau lapangan yang ingin anda ceburi. Contohnya, lapangan dalam bidang contoh sains tanaman, anda ingin mencuburi bidang ternakan. So, cuba gunakan peluang yang ada di universiti ini untuk melihat peluang-peluang yang ada dalam bidang tersebut, bagaimana anda boleh menggilat diri anda atau membawa diri anda ke dalam bidang tersebut dengan cara melalui program-program yang akan dilakukan secara berkala di universiti. Saya tekankan kepada semua mahasiswa-mahasiswi, cuba gunakan masa di universiti untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Bukan sahaja ilmu di dalam kelas, tapi ilmu di luar juga melalui pengalaman-pengalaman alumni-alumni atau perkongsian-perkongsian oleh tenaga-tenaga pakar lain. Seterusnya, dalam cita-cita dan inspirasi atau motivasi kita, gunakan final year project yang akan anda lakukan pada tahun akhir pengajian anda untuk menjadi medan anda memupuk minat dan cita-cita di masa hadapan. Saya tahu mungkin anda apabila anda melakukan FYP nanti, anda ada kecenderungan untuk memilih pensyarah berbanding bidang yang anda minati. Tapi saya ingin tekankan, cuba ikut bidang yang anda minati. Kerana mengikuti minat anda membantu anda untuk lebih berkeyakinan untuk melakukan perkara tersebut berbanding anda mengikuti pensyarah kerana ia akan memberi impak, kerana sekiranya anda tidak meminati perkara tersebut, menyusahkan atau memberi tekanan kepada anda apabila melakukan penyelidikan kecil dalam bidang FYP nanti. Akhir kata daripada saya, sepanjang tempoh pengajian ini, gunakanlah peluang-peluang yang ada, terutama dalam sekarang situasi COVID semasa ini, di mana kita tidak dapat bersemuka. Cara untuk anda mahasiswa-mahasiswi untuk menggilap, menambah ilmu atau pengalaman melalui program adalah dengan cara sentiasa melihat laman web rasmi UPM sekiranya ada mengajukan program-program yang boleh menambah ilmu mahasiswa atau memberi pengalaman secara virtual kepada kita. Gunakan peluang yang ada ini untuk menggilap diri kita secara menyeluruh lah, dan membantu membina diri kita apabila bergenerasi suazah kemudian. So, akhir sekali saya ucapkan tahniah dan semoga maju jaya dalam menempuhi alam bachelor ini dan gunakan peluang yang terbaik yang ada ini. Dan sekiranya anda masih peluang untuk berkomunikasi dengan pelajar-pelajar sini lain untuk bertanya pengalaman mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.